Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana sudi join kepada seminar PLC ini. Tajuk hari ini adalah Google Tips and Tricks for Google Apps. Okey, sebelum kita mula ni, saya nak introduction sikit. Telegram. Okey, nama saya adalah Cikgu Rozizo Rahman bin Nazri. Boleh panggil saya Cikgu Rozizo ataupun Cikgu Aman. Saya adalah guru bahasa Inggeris dan guru ICT di sekolah SK Setiawangsa, SBT di Kuala Lumpur. Saya ada sijil GCE level 1 dan level 2. Okey, kalau nak hubungi saya boleh gunakan Telegram, Malaysia masih aman, ataupun email saya lah, iaitu rozizo@skts.edu.my. Okey. Okey. So, untuk tidak melengahkan masa, tool yang pertama adalah kita akan menggunakan Google Maps. Okey, seperti yang cikgu-cikgu tahu, Google Maps ni adalah tool yang bagus untuk merancang perjalanan. Dan aplikasi ini boleh digunakan untuk berkongsi peta dengan orang lain, ataupun kita boleh embed peta ni dalam laman web kepada pelawat atau kepada pelajar-pelajar lah. Okey. Cikgu-cikgu boleh menggunakan Google Maps ni sama ada di telefon bimbit. Okey, macam telefon Android dia dah ada aplikasi Google Maps, boleh buka di telefon Android atau iOS, ataupun boleh pergi ke laman web Google Maps iaitu google.com/maps. Okey. Seperti yang saya dapat sekarang ni lah. Okey. Alright. Okey. Kita tak nak melengahkan masa. Okey, di Google Maps ni kita boleh zoom in dan zoom out. Kalau kita gunakan phone, kita boleh stretch guna kita punya jari untuk zoom in dan zoom out. Okey, dan kita boleh pilih aplikasi map ni sama ada nak satellite view. Okey, ini adalah satellite view. So macam ni kita boleh tengoklah view satellite bandar-bandar kita, tapi dia bergantung juga kepada map yang ada lah. Mungkin di kawasan-kawasan luar bandar mungkin map dia tak up to date. Kalau di kawasan yang macam bandar di Kuala Lumpur ni, mostly dia punya map dia up to date lah. So kalau kita tekan kepada map ni di sebelah satellite map. Okay. Okey, contohnya kat sini kalau kita nak cari Kuala Lumpur, KLCC, kita boleh type kat sini, search KLCC. Okay, so dia akan jumpa lah KLCC, Kuala Lumpur City Centre. Okey. Cikgu boleh tolong share screen tak? Oh, saya dah share screen, tak dapat Sekejap Dah share screen tu cikgu. Cikgu pergi ke people, kemudian cari nama cikgu yang ada nama presentation tu. Okay. Saya rasa saya dah share screen lah. Cikgu Aman tadi dah share dah. Okay, alright. Tu saya ingatkan saya salah tekan. Alright. Okey, contohnya macam saya search KLCC, kemudian kalau saya nak direction ke KLCC tu, saya boleh klik pada direction.
dia akan pergilah. Starting point ni sama ada kita boleh letak dari mana kita lah. Contohnya saya dari SK Setiawangsa, contoh. Saya boleh search direction ke KLCC. Okay. Okay, di dalam tools ini kita diberi beberapa option lah. Sama ada kita menggunakan kereta, ada detail kat sini, ada beberapa jalan yang boleh digunakan. Jalan pertama, jalan kedua, dan ini adalah cara menggunakan train lah, sekiranya train available. Macam di Kuala Lumpur ni kita ada driving, kita ada transit. Kalau kita nak jalan kaki pun boleh, ataupun kita nak naik basikal. Cycling not available. Okay, option yang ada kat sini ni kita boleh pilih lah yang mana satu kita nak. Gmail. Okay, kalau kita nakkan direction ini ada kepada telefon kita, maknanya kalau kita dah sign in Google account di komputer dan di telefon dalam menggunakan Google account yang sama, kita boleh hantar direction ni kepada telefon kita. Just tekan saja dan pilih device mana yang kita nak tu. Dan saya ni Huawei ni, saya tekan ni dan saya terus dapat direction di dalam saya punya telefon. Okay, itu yang pertama. Okay, kalau kita tengok pada direction ni, kita akan nampak map ni. Dia akan beritahu total distance tu adalah 10.4 km dan mengambil masa 20 minit lah. Terdapat juga option lain iaitu jalan lain yang contohnya macam ni, yang warna kelabu ni. Kalau kita tekan, dia ada masa dia berubah sikit. Kalau kita tengok yang tadi tu 10.4, 20 minit, yang ni 18.1, 23 minit. Dan jalan yang ketiga ni, mengambil masa berapa minit dia ada beritahu kita. Okey, yang ini jalan yang ketiga ni 21 minit 16.3 km. So maknanya kita tak semestinya ada satu option saja, kita ada 3 option jalan yang kita boleh pilih. So maksudnya selain menggunakan Waze, kita boleh guna Google Map. Kadang-kadang saya menghadapi masalah nak menggunakan Waze, dia bawa saya jalan yang mengarut lah kadang-kadang. Kadang-kadang Waze ni ada orang tandakan jalan itu tutup, so kita tak boleh lalu jalan tu. Cikgu Aman kejap ya. Okey, cikgu yang lain tu tolong jangan share screen. Bila cikgu share screen, cikgu Aman punya screen tu dah tertutup presentationnya. Okey. Jadi cikgu Aman klik present balik. Dia orang ada yang share screen tadi. So cikgu lain tolong jangan present Sekarang ni ada tak skrin saya? Tak ada? Sekarang ada. Okay, tak ada. Tak Sekejap ada? Hilang. Saya stop, saya share lagi sekali. Okay, ada gangguan masalah teknikal sikit. Sorry. Present now. Your entire screen. Share. Okey, dah ada Sekejap belum keluar lagi kat kami. Alright. Okay, settle. Okay, alright. Okay, dekat slide ni tadi kita ada beberapa step. Step 1, step 2 dan step 3. So saya dah pergi pada step 1 tu, saya cari location. Step 2, saya dah pilih location dan saya ada distance. Kemudian step 4 ni adalah saya nak share lah maksudnya. Okay, kat sini ada the option. Okay, kat sini sorry, tepi ni. Okay, mana option tu ada option share ni.
Okey, kita boleh copy link ni, kita boleh bagi kepada kawan-kawan kita ataupun kita boleh embed kepada map lah. Okey, embed kepada map ni adalah kalau kita ada Google Sites ataupun WordPress ataupun laman web apa-apa, kita boleh copy HTML ni dan send lah dekat dalam embedkan dalam map tu. Okay, yang ini link ni kita boleh copy link, kita boleh hantar kepada kawan kita lah. Kalau kawan kita nak direction, kita boleh tolong carikan dan kita boleh copy link. Okay, itu yang pertama saya rasa. Ada step lagi kejap Okay. Okay, step yang ini kadang-kadang link ini adalah panjang, contohnya Google Maps ni. So kalau kita nak short form kan dia, kita boleh gunakan gg.gg pun boleh juga, ataupun ni. Okay, kita boleh tanda lah. Telegram. Kita boleh buat short shortener ni lah. Kalau kita nak pendekkan dia punya alamat tu. Okay, kat sini. Alright, step 6. Okay. Ni kalau nak email. Yang tadi embed map. Okay. Itu sajalah saya rasa. Saya rasa benda ni simple je. Tools tu cikgu boleh gunakan sama ada di komputer ataupun di phone lah untuk search apa-apa lokasi yang cikgu nak gunakan. So maksudnya kita boleh dapat lah sama ada tempat. Okay, selain daripada itu, Google Map ni juga berfungsi kalau kita nak cari restoran, kalau kita nak cari tempat makan ke apa, dia akan bagi tahu. Okay, contohnya kalau macam saya ada di sini, kalau saya nak tahu tempat makan tu, makanan dia sedap ke atau tak sedap. Contohnya macam kita boleh baca review Contoh macam ni, Medan Selera ni ada review dia. 1143. Okay, dan kita boleh lihat lah review dia yang ada 5 star. So ada yang bagi review yang rendah. So terpulang pada kita. So kita tak payah nak tanya orang nak makan kat mana. So especially kalau makan ni memang susah sikit lah kan. So kalau boleh, kalau kita tengok pada Google review tu, kalau dia ada review yang tinggi, so kita boleh tahulah tempat tu boleh pergi dan mungkin dia sedap ataupun mungkin dia ada masalah kan. So maknanya dari segi restoran tu kita boleh cari hotel. Okay, hotel, okay, dia akan keluar juga. Dia ada review juga dekat hotel tu. So Google review. Okay, Google review ni adalah bergantung kepada kita. Maksudnya kalau kita dah pergi tempat tu, kita boleh bagi review sama ada tempat tu ada masalah ke, tak ada masalah ke, itu pun bagi kita lah. So nak minum kopi ke kat sini, so boleh pilih tempat nak minum kopi kat mana. Mungkin tapi sekarang ni tak boleh nak pergilah sebab kita sekarang masih dalam kuarantin kan. So boleh baca contohnya macam the coffee bean leaf ni, kita klik je pada tempat tersebut, dia akan beritahu. Scroll ke bawah ni ada rating dia. Mungkin kalau ada masalah tempat tu satu review, mungkin yang lain elok, mungkin kita boleh baca lah review tu. Kenapa dia boleh baca, klik see all review. Okay. Okay, seterusnya Telegram. Okay, Google Map ni adalah tools yang menjadikan peta lebih menarik, iaitu kita mengenali perniagaan tempatan lah. Macam saya cakap tadi lah, perniagaan tu kedai-kedai yang ada dekat dengan kawasan kita lah. Contoh kalau kita pergi ke Langkawi ke, kita tak tahu kat situ apa yang menarik dan kita boleh dapat daripada Google Map. Tak perlulah kita nak tanya kawan-kawan kita kan. Okay.
Okey, seterusnya ada tools dekat Google Maps ni yang kita akan gunakan. Telegram. Ialah kita boleh cari Google Photo Tours. Maksudnya kita boleh dapat satellite image view. Okey, yang ini kita akan cuba search Washington Square Park. Okey, kita akan cuba search Washington Square Park. Okey. Okey, dia keluar macam ni. Okey. Telegram. Seterusnya photo tour, kita boleh klik ke bawah ni. Kita boleh lihat Telegram. gambar yang ada dekat bawah ni. Contohnya kalau kita klik ke di bawah ni, so maknanya selain daripada tempat tu, kita boleh lihat image sebenar yang ada di kawasan map yang kita cari itulah. Contohnya Washington Square Park ni, kita boleh lihat gambar-gambar yang diambil oleh orang ramai lah di kawasan tersebut. So okey, kan dekat sini ada 360 view pun ada. Yang ni boleh pusing-pusing lah. Boleh pusing 360 darjah. Okey. So ada banyak kat sini. So maknanya kalau kita gunakan tools ini untuk subjek geografi ataupun subjek sejarah, kita boleh pergi ke mana-mana saja tempat di dalam dunia lah. Okay. Dia akan ambil masa sikit untuk loading depend pada internet masing-masing lah. Okay, internet saya fitting ada. Okay, dia berat sikit, image dia besar. Okay, 360 dan mungkin dekat sini ada videos. Boleh klik. Okay, Telegram. Okay, seterusnya dekat sini kita boleh Telegram. tengok yang tadi tu street view. Kita boleh baca lagi. Okay, kejap ini 360 view. Okay, kita ke Washington. Kita boleh halakan mouse kita untuk letakkan di sini. Dan di bawah ni kita boleh klik untuk tengok image kita. Di tempat yang kita letak klik tu, kita boleh lihat image tu. Contohnya, mouse saya ni, saya letak di kawasan ni. Sekiranya ada available view dekat kawasan tu 360, kita boleh view. Macam ni dia loading kat bawah ni, dia terus keluar. Ini adalah street view lah, Google Street View. So kita actually sebenarnya boleh navigate dekat Google Street View ni untuk jalan nak ke depan. Contohnya ni nak ke depan. So basically macam kita berada di bandar tersebut lah. Kita boleh jalan ke depan, ke belakang, pusing kiri kanan. Kalau cikgu perasan, kadang-kadang ada kenderaan Google ni dia lalu lalang, dekat atas kenderaan tersebut ada banyak kamera.
So kamera ni lah yang digunakan untuk ambil gambar Google Street View ni. Okey. Seterusnya, okey. Dah. Ini pun dah. Okey, foto setia. Okey. Okey. Ini adalah kegunaan lain Google Maps. Okey. Okey, di dalam Google Maps kita ada juga turn on navigation. Maksudnya kalau kita nak memandu kenderaan di jalan raya, kita boleh setkan navigation mode tu lah. Maksudnya kalau dia suruh turn left, turn right, so maknanya kita boleh sama ada enablekan benda tu ataupun kita disablekan. Terdapat juga option menggunakan offline map. Yang ini contohnya kalau macam kita ada limited access kepada internet, so kita boleh download maps tu masuk ke dalam phone kita lah. Tapi dia tak ada real life traffic lah kalau kita gunakan offline maps ni. Seterusnya adalah biking maps. Yang ni kalau kita nak naik basikal ke, so kita boleh gunakan lah. Okey, selain daripada itu ada juga your places ni. Maksudnya kalau cikgu ada travel plan, nak buat apa-apa macam satu hiking ke ataupun perjalanan trip daripada satu tempat, katakan nak buat trip, katakan pergi ke KLCC, guna KLCC pergi ke museum, so kita boleh buat plan kita punya route lah untuk menggunakan Google Map. So maknanya kita boleh buatkan plan trips tu menggunakan your places ni. Yang sharing maps ni adalah seperti yang kita buat tadi tu, kita boleh copy link bagi kepada kawan kita ataupun kita boleh embed. Yang ini adalah Google Arts Culture. Yang ini adalah cara menggunakan heritage sites lah, contohnya 3D modeling lah. Tapi tak semua kawasan yang akan support Google Arts Culture ni, hanya kawasan-kawasan tertentu sajalah dalam Street View. Yang bawah ni adalah send to phone tu, seperti yang saya tunjukkan tadi tu, send to phone, maknanya kalau kawasan tu kita nak hantar kepada telefon kita tadi, kita boleh hantar lah kalau kita dah search tadi. Okey, seterusnya adalah tentang Google Maps. Saya nak buka soalan sebab saya nak pergi ke aplikasi lain. Ada sebarang soalan kalau nak tanya, boleh tanya sekarang sebab kita nak tukar kepada aplikasi yang seterusnya. Ada sebarang soalan? Gmail, Telegram. Tak ada. Kalau tak ada, kita nak teruskan kepada aplikasi seterusnya. Macam mana download ke handphone? Okey, kalau nak download ke handphone, cikgu pergi kepada Play Store, search Google Maps. Tapi kalau telefon Android biasanya dah ada dah Google Maps ni dekat dalam telefon dia. Untuk iOS, Apple boleh download di dalam App Store lah. Tapi kalau untuk yang lebih jelas, cikgu boleh gunakan Google Maps di dalam komputer lah, lebih jelas. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tools yang seterusnya ialah Google Earth. Okey, Google Earth adalah untuk membantu kita menjelajah dunia menggunakan imej satelit dan model 3D. Iaitu Google Earth membantu kita membuat perjalanan ke tempat yang jauh dan menjelajah hutan 3D dan juga menjelajah masa silam. Saya tertinggal kat situ. Okey, slide ni nanti saya akan bagi dekat ujung TLC ni nanti. Cikgu bolehlah download ataupun copy dan boleh gunakan untuk TLC sekolah cikgu kan. Okey, Google Earth Okey.
Google Earth. Okay, alright. Okay, step pertama adalah sekiranya telefon cikgu belum ada, cikgu boleh download Google Earth ni di Play Store ataupun di App Store. Ataupun sekiranya menggunakan komputer, cikgu pergi ke google.com/earth. Okay. Di sini dan klik kepada Launch Earth. Okay. Bila dia launch tu, dia akan ambil masa sikit untuk loading, depend kepada kelajuan internet cikgu. Okay, macam saya dah klik dah, launch. Dia akan loading. Telegram. Telegram. Okay, tunggu sikit, ambil masa sikit. Okay, ada. Oh, suara saya punya tablet tu dia bercakap kalau ada message. Saya launch. Okay, masih loading lagi. Google Earth ni dia berat sikit, so ambil masa sikit untuk loading dia. Okay. Yang ini adalah Google Earth. Okay, kalau kita nampak dekat bawah ni ada peratus dia punya loading, 89, 100%. Okay, so ini adalah interface Google Earth, earth.google.com. So basically kita akan nampak bumi daripada angkasa. So maknanya kita boleh meneroka lah bumi ni. So boleh pusing, gunakan mouse, pusing-pusingkan dia. Boleh zoom in, zoom out, boleh pusing lagi, rotate kiri, kanan, atas, bawah. So ini adalah interface dia. Okay, apa yang kita akan buat pada Google Earth ni? Okay, kita dah ada step 1, step 2, step 3. Okay, kejap ya. Okay, kita akan save saja Google Earth ni di sini. Tekan kepada tepi ni, dia ada option. Ini untuk search. Dan ini adalah Voyager. Kalau kita nak buat nak tengok voyage, ada beberapa yang telah dibuat lah, natural wonders macam ni. Ada follow the Tokyo 2020 torch, explore. Okay. Tapi ini lagi kita ada ini project. So kita boleh buat beautiful presentation, marking place. Okay, ada exploration, ada clean, ada everything kat sini. Dan ni ada apa, distance. Okay, saya cuma nak search dulu. Let's say saya search New York, USA. Okay, saya klik New York, USA. Saya search. So, sistem ni akan automatic akan zoom in bandar New York So, okay, dia akan keluar kat sini, New York. Dia ada point of interest kat sini. Okay, saya boleh zoom lagi. Okay, sekarang ni dia keluar Statue of Liberty. Dan zoom lagi. Dia akan nampak sampai Telegram. di sini ya. So maknanya boleh lihat. Ni contohnya benda-benda yang menarik lah. Central Park. Kalau klik pada Central Park, dia akan keluar pada Central Park pula. Okay. Sorry, back. So ada Times Square, ada Empire State Building, Rockefeller Center, Brooklyn Bridge, Metropolitan ni. Okay. Fly here. So kita klik pada fly here, dia akan pergi kepada kawasan tersebut. So dia akan keluar the High Line.
Contoh nak tengok One World Trade Center, tekan. So klik fly here, nanti dia akan zoom keluar kat sini. Dia akan nampak bangunan dia secara 3D lah kat sini. So dia agak menarik. Maksudnya kalau kita ajar geografi ke ataupun ni, kita boleh menjelajah lah. Maksudnya tengok secara maya. So tekan ni. Okay, Grand Center tu ni kat mana lokasi dia. Keluar. Okay. Kita boleh pilih lagi banyak tempat. So tempat ni terpulang kepada cikgu. Tak seperti kalau cikgu nak search kat negara lain pun boleh. Kalau cikgu minat Korea, cikgu boleh search tempat yang ada di Korea. So boleh. So mana-mana saja tempat yang kita nak pergi tu memang boleh search, tak ada masalah. Okay. Okey, kalau kita tengok pada Voyager ni, kita boleh buat macam ekspedisi contoh sekejap dengan loading lambat pula. Kita boleh pilih travel ni contoh. Okay, aplikasi dia memang berat sikit, nak loading ambil masa sikit kalau Google. Sekejap. Kalau nak lebih laju, kita kena download aplikasi tu, install dekat dalam komputer ataupun dalam phone lah. Dia akan loading lebih laju sikit. Kalau loading kat web ni ambil masa sikit. Saya cuba refresh je. Saya buka banyak sangat tak. Dia masih loading lagi. Tak apa. Biar dulu. Saya klik refresh tadi, dia refresh balik, loading balik. Okey, tak apa, kita tunggu kejap. Bila tu cikgu boleh baca komen tu, pertanyaan mana? Kita ni tutup. Okey, masih loading. Okey, dah keluar kat sini. Alright. Okey, sea level and rise ni. Okey, saya pilih kat sini. Kita klik pada tour city ni.
Okay, dia sedang loading ya. Kat bawah ni ada 45%. Okay, sea level rise ni maksudnya how much sea level rise will lock in. Maksudnya kalau paras air laut tu so dia ada buat macam case study lah. Saya pergi kepada Voyager tadi, ada beberapa banyak juga dia punya details dia boleh pilih dekat sini. Okey, kita boleh pilih Voyager dari segi travel, dari segi nature, culture, ada games, ada transportation, ada banyak lah, space exploration. Okey, saya akan klik lagi sekali just untuk demokan lagi sekali lah. Saya harap benda ni jalan, tak ada masalah. Okey, sudah klik tadi, kejap dia loading tak? Okey, kita tengok dia loading. Okey, yang ni space exploration. Kita klik let's go. Okey, dia ada question kat sini, largest telescope. Okey, boleh lah kita, kalau kita jawab salah dia akan beritahu kat sini. So dia akan pergi kepada gambar ni lah, teleskop ni, Grand Telescopio Canaris GTC, yang ni. So kita boleh gunakan mouse untuk ke kiri, ke kanan, atas, bawah, nak pusing, okey, pusing ke belakang ni, nak tengok ni lokasi teleskop tu lah. Okey, ni next. Kita pergi kepada lokasi yang kedua ni, where did Apollo 11 launch from? Saya rasa Kennedy Space Center, Florida kot. Betul jawapan sikit. So they can what is next? What type of animal difference to is a monkey? Kita tengok. Kita akan pergi ke sini. So kita dapat tengok lah kawasan tu, apa yang ada dekat situ, dekat Space Center tu. So boleh bergerak-gerak kat sini. So banyak option yang kita ada. Gunakan Google lagi. Okay, next. Okay, ni saya tak tahu, saya main jawab dia. Betul jawapan dia. Ni kawasan ni adalah 6-inch piece of debris NASA launch. Yang dia ada sisa daripada angkasa lah, roket ni dia jatuh. Kena bahu dekat kawasan ni. So dia akan tunjuk kat sini. Okey, kita akan teruskan lagi ni. Where is the world oldest meteorite impact crater? Oh, letak di Sweden, betul ke tak? So kalau salah, jawapan dia dekat South Africa. Ni tempat ni lah. Okey, cuba kita tengok. Boleh zoom ni kita. Okay. Next. Who was the first person in space? Yuri Gagarin. Betul ke? Betul.
So quiz-quiz macam ni dah ada, boleh gunakan saja. Kalau cikgu ajar sains, bolehlah gunakan ni tools ni. So dia akan keluar ni gambar dekat pelancar roket ni. Okay, next lagi. Which country is home of the ISRO Space Agency? Apa benda ni ya? Pantai je lah India, tengok betul tak? Betul. Kalau Amerika dia NASA kan. NASA keluar ni. Ni India punya roket dia lain sikit. Tak sama macam roket yang ada kat tempat lain. Next. Soalan 8 9 kita akan pergi ke tools yang seterusnya. Which space agency is credited with completing the manned space? Kibo ni macam dalam Japan ni. Betul. Ini Japan Aerospace ini kawasan dia, so kita boleh pusing dan tengok. Boleh ke depan, ke belakang, naik tangga, pusing di sini, naik tangga ni. Kan daripada anak tangga tu, kita boleh naik. Boleh tengok roket ni, apa yang ada kat sini. Jadi soalan yang last. Where is the Mars Desert Research Station? Di utara. Betul. Dia akan pergilah ke tempat ni. Ini research station ni maksudnya dia akan ambil konon-konon tempat ni macam dekat Mars lah. So dia orang buat simulasi kat sini. Jadi kalau cerita Hollywood tu mungkin dia berlakon kat sini juga kot. Lebih kurang macam dekat Mars yang betul. Okay, kita tengok score. Kita dapat score. So dapat 6 out of 9 lah. Okay je. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya macam video yang dalam Google Earth ni, kita boleh download tak? Kita tak boleh download tapi kita boleh screen capture lah. Cikgu kena pakai apps lain yang untuk capturekan screen tu. Oh, direct punya tak ada Direct punya memang tak boleh download. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tools seterusnya, iaitu Google Flights. Okey, Google Flights ni adalah untuk membantu kita menjelajah dunia dengan cara yang nyata, iaitu aplikasi kita untuk menempah penerbangan kita sendiri supaya lebih mudah. Maksudnya kita nak naik kapal terbang, so kita boleh gunakan Google Flights ni lah. Okey, step dia mudah saja. Ada step 1, 2, 3, 4. So cara untuk masuk kepada tools ini adalah gunakan google.com/flights. Okey, saya akan guna kat sini. google.com/flights. Okey. Tekan enter. So dia akan keluar option untuk pilih. So maknanya kita dari mana kita boleh pilih lokasi kita boleh loading dulu. So, misalnya daripada Kuala Lumpur nak pergi ke mana, contoh nak pergi ke, kalau dalam negara dia ada pilih, kita boleh type je. Kalau kita nak katakan nak pergi Sabah, contoh berapa hari bulan, so katakan nak pergi Sabah 31 hari, 1 April lah kiranya, balik pada 6 hari bulan. So dan
Lebih kurang sama macam tools yang lain yang ada. So dia akan cari flight yang ada lah. Maksudnya ini untuk kita gunakan tools ini untuk cari tiket kapal terbang sebenarnya. Lebih mudah. So dia akan jumpa kat sini flight yang ada. Okay, kejap ya, sebab kat sini dia dah terlindung kat sini. Sini tarik atas sikit. Okay, currency. Okay, dah keluar dah. KK, ini ada KK ni dah. Okay, dah keluar dah. So kita boleh tengok ni, dia punya flight dia, harga tiket dia berapa. And then kemudian kita boleh pilih juga hotel lah yang kita nak duduk. Contohnya. Yang ini hotel ni lebih kurang kita macam gunakan Trivago lah, apps yang tu. Tapi kita gunakan Google Cruise. The flight tadi dia keluar hanyalah Asia saja. Negara pun boleh juga. Dia tak mute. Okay, contoh lagi sekali. Bukan pergi luar negeri. Cikgu Siti Tanaria, tolong tutup mic. Cepat sikit. Okay, ini kalikan saya nak pergi Dubai. Tutup. Berapa bulan? 1 April. Balik 12 April. Contoh, nak beli satu one way pun boleh, nak beli round trip pun boleh. Okay, let's search. So sambil kita cari tiket flight tu, dia akan keluar sekali dengan pilihan lain lah. Macam ni pun nak pergi negara lain pun ada keluar. Nak pergi Wuhan pun ada ni. Saya tak pastilah kalau ada orang yang nak pergi Wuhan sekarang kan, memang bahaya lah. So tiket tu dia akan letakkan harga sekali. So kita klik pada contohnya. Dan dia ada bagi tahulah sama ada plane tu direct flight, berapa jam, berapa masa yang diambil. Kita view flight, saya akan keluar kat sini. So kita boleh rancang perjalanan kita lah menggunakan Google Flight ni. Samping itu, kita boleh tengok juga harga hotel yang ada dekat kawasan tu lah. Dan kita boleh bandingkan dengan rate dekat Trivago ke dekat website lain yang ada lah.
Maknanya Google ada tools ni, kita boleh gunakan untuk search. Okey. Yang ini tak ada apa-apa, dah search. Okey, saya akan pergi seterusnya kepada apps yang seterusnya yang lebih menarik, iaitu Google Photos. Okey, sekejap saya check kat sini. Okey, Google Photos. Aplikasi ni adalah percuma. Ia boleh membantu kita buat tayangan slide image dan kita boleh kongsi dengan kawan kita ataupun ahli keluarga. Dan kita boleh juga menyunting gambar lah, boleh edit. Ianya adalah selamat, maksudnya kalau kita gunakan Google Photos ni, kita tak payah nak risau kalau phone kita hilang. Kita ada backup gambar-gambar kita di dalam Google Photos. So maknanya cikgu-cikgu tak payah risau, boleh gunakan aplikasi Google Photos ni secara percuma. Tapi kalau di iOS, Apple, cikgu kena download. Tapi kalau dalam Android, cikgu hanya perlu sign in sajalah. Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Cikgu Ismail nak tanya pasal Google Photo tadi. Dia ada limit tak space yang dia bagi? Okey. Kalau cikgu gunakan akaun Google yang biasa tu, dia ada limit 15 gig untuk storage. Tapi untuk Google Photo, dia boleh unlimited. Tapi untuk akaun Gmail biasa, dia akan limitkan dia punya kualiti gambar tu. Tapi sekiranya cikgu gunakan akaun EDD ataupun MOE, G Suite, cikgu boleh gunakan full resolution, tak ada masalah, tak ada compression. Itu beza dia. So dia kalau cikgu gunakan akaun G Suite, boleh guna maksimum inilah resolution lah. Okey, terima kasih. Okey, saya akan tunjuk interface Google Photos ni kejap Okey, cara pertama, ini contoh nak upload gambar, uploading photos. Dia ada simple saja. Okey, kalau cikgu dah ada Google Photos di dalam phone, cikgu boleh buka dia aplikasi tu. Photos Okey, so saya akan buka dekat komputer, Photos. Okey, dia keluar macam ni. Go to Google Photos. Okey, kalau kita tengok pada ni, dia ada get in on Google Play ataupun App Store lah. Yang ni saya gunakan yang desktop. Okey, ini adalah interface dia. Kalau kita tengok kat sini, interface dia simple saja. Yang dekat sini ada photos, ada album, for you, ada sharing. Okey, kita akan go through kepada semua menu ni lah. Okey, kalau cikgu tengok yang macam saya gunakan akaun EDD G Suite ni. Okey. Telegram. Dekat tepi ni dia akan tunjukkan storage use. Dia tak ada storage limit. Dia akan tunjukkan storage use berapa banyak. Yang saya dah gunakan. So maknanya untuk akaun EDD dia unlimited. So tak payah nak risau. So boleh guna sebanyak mana pun. So maknanya Photos boleh unlimited, Google Drive pun boleh guna unlimited. Nanti saya akan terang kepada Google Drive. Okey. Cara nak upload gambar adalah mudah saja. Okey, kita pergi kepada sini Photos, saya klik kanan. Kat sini saya klik pada upload ni. Ni daripada komputer. Contoh gambar pictures. Okey. Gambar daripada pictures yang saya ada, contoh gambar DJI. Okey, ni saya gambar daripada drone lah. Dia akan tanya kat sini, original ataupun high quality. Maksudnya kalau saya pakai account yang EDD ni, saya upload original lah.
High quality free unlimited ni kalau untuk account yang Gmail biasa lah. So saya upload yang original. Ni contoh. Ni saya upload. Okay, dia ada juga apps untuk desktop uploader. Kita boleh install dalam desktop. Maksudnya kalau cikgu ada gambar apa-apa, cikgu boleh gunakan desktop uploader tu lah. Boleh install dalam komputer cikgu. Ni saya dah upload dah gambar. Ni contoh. Okay. Ada soalan kat sini. Yang ni pun dia dah tanya, go all photos from your computer, kita boleh get upload. Maknanya apa-apa saja gambar, kita boleh upload. Okay. Yang paling penting adalah Gmail. kegunaan yang terbaik pada Google Photos ni, dia boleh menjimatkan storage. Maksudnya kalau gambar yang cikgu dah ada dalam phone cikgu, dalam phone cikgu adalah kapasiti 64GB contohnya. Bila cikgu ambil banyak gambar, cikgu dah makan banyak storage. Okey, cikgu buka pada Google Photos tu, gambar yang dah backup di dalam cloud, dalam Google Photos, cikgu boleh remove di dalam Google Photos lah. Maksudnya kita ada satu option untuk pilih maksudnya free up space. Okey. Bila free up space ni, apa-apa saja gambar yang ada dalam phone cikgu yang dah backup dalam Google Photos, dia akan delete dalam phone tapi masih ada di dalam cloud. So maksudnya storage cikgu akan sentiasa berjimat lah maksudnya. Cikgu tak payah risau gambar tu hilang, tapi cikgu kena ikut option dalam Google Photos, pilih free up space. Ada satu option tu, free up space, dan nanti gambar yang sudah di backup dalam Google Photos dalam cloud Google, dia akan delete di dalam phone, tapi masih ada di dalam Google Photos. Cikgu tak payah risau. Okey, salah satu kebaikan Google Photos ni, kalau cikgu gunakan iOS, gunakan iCloud, dia hanya bagi 5GB saja percuma. So kalau cikgu gunakan iCloud storage, makin lama iPhone cikgu tu akan semakin penuh. Bila penuh nanti anda tak boleh nak save data. So cara terbaik kalau tak nak bayar iCloud services tu memang agak mahal. Saya ambil yang 5GB, 50GB macam tu untuk 1 bulan dalam berapa dolar dalam $1 ke berapa, lebih kurang macam tu lah. So maknanya kalau saya dah tak nak gunakan iCloud tu, nak jimatkan duit, saya boleh gunakan Google Photos. Apa saja gambar dengan videos pun dia akan upload di dalam Google Photos. So dia amat penting Okay. Yang ini okay, saya dah pergi step 1, step 2, step 3. Ini adalah menu. Okay. Alright, saya pergi kepada sini. Okay, ni album di gambar. Contohnya, kita boleh buat album Maksudnya yang ada dalam ni, kita boleh create album. Kita boleh buat album. Ni gambar saya contoh. So add photos. Boleh pilih gambar. Ambil gambar ni, select. Contoh. Lepas tu done. So dalam album gambar saya ni ada. So album ni boleh pilih banyak lah. Sama ada people ni, maksudnya dia boleh tag orang yang ada. Ni collage ni pun kita boleh buat, animation pun kita boleh buat, movie pun boleh. Okay, kejap saya akan tunjuk lagi. Okay, salah satu fitur utama Photos adalah berupaya untuk membuat collage dan animasi untuk diri sendiri atau kongsi dengan ahli keluarga. Okay, ini adalah step dia lah. So maknanya kita kena ada beberapa gambar baru kita boleh buat collage. Okay, kita akan cuba buat collage Kita klik sini. Arrange a better for better story. Okay, kita akan klik kat sini, pilih gambar. So, gambar saya baru ada 1. Saya kena upload banyak sikit gambar. Sekejap. Okay, saya klik pada upload komputer.
Cari lagi gambar. Contoh gambar ni saya upload. Cikgu kena upload beberapa gambar ya untuk cuba buat collage. Okay, saya kena upload lagi gambar. Boleh juga upload banyak-banyak gambar ya. Boleh select banyak-banyak gambar. Kejap. Okey, saya tak ada gambar sangat ni. Saya cuba letak lagi satu gambar. Okey, cukuplah tu gambar. Saya tak suka sangat ambil gambar tapi paksalah ni. Okey. Alright. Okey, kita pergi pada album, kita pergi pada collage. Select gambar. 1, 2, 3, 4. Okey, create. Creating collage, dia akan automatic generatekan collage tu. Dia akan jadi macam ni. Contohnya, dah siap. So, boleh edit lagi. Klik pada edit ni, kita boleh letak efek pada gambar kita. Contohnya macam ni, nak ada dia punya gambar ni macam ni, iPhone, hitam putih, blush. Maksudnya boleh letak filter lah maksudnya. Yang mana-mana cikgu nak tu, cikgu boleh letak filter pada collage tu. Ini color filter. Light pun boleh adjust kat sini. Ni boleh nak terangkan, nak slowkan. So maksudnya aplikasi ni boleh membenarkan kita buat editing jugalah pada gambar kita. Nak rotate pun boleh. Nak buat rotation, contoh. So boleh pilih filter mana kita nak. Contoh, kalau kita tersilap, kita boleh klik pada undo edits. Kalau kita dah berpuas hati dengan kita punya editing tu, kita tekan done je. So dia dah siap lah tu. Dah siap dah satu collage. So simple je, tak payah susah-susah. Photo collage. Okay, saya dah cover dah semua ni. So, sekali final, tiba-tiba nak buat editing lagi. Okay, untuk editing tu kena klik pada atas ni, dan boleh pilih lah. Okay, kemudian kalau gambar tu dah siap, nak share, kita boleh share kepada kawan kita yang kita nak bagi gambar ni, ataupun kita boleh create link lah. Link fotos ni. Okay, kegunaan untuk collage ataupun album ni, contohnya cikgu nak ada satu event yang cikgu nak buat report. Contohnya, cikgu boleh buatkan satu album, katakan macam kejohanan yang cikgu pergi untuk report tu. Cikgu boleh dah siap semua, cikgu just klik pada share, create link, and then boleh bagi link ni kepada pentadbir, kepada siapa sajalah, ibu bapa ke, kalau dia nak tengok pictures anak dia, tak apalah kita nak send. Ya, ada soalan? Cikgu Zul nak tanya. Gambar yang buat collage tadi tu. Okay.
Kita boleh letak caption tak atas gambar tadi? Caption. Kejap Caption kejap. Caption tak boleh saya rasa, dekat album je boleh. Nama album tu saja. Album je boleh. Ya. Okay. Okey, maksud saya aplikasi tadi, contohnya macam hari tu saya ada buat untuk submission majalah sekolah. So maknanya bila nak kumpul bahan-bahan gambar tu, kita boleh gunakan Google Photos lah supaya lebih mudah untuk kita bagi kepada kita punya editor. So tak payah nak susah-susah. So klik pada share ni. Sama ada kita masuk email dia ataupun kita buat create link. So kita copy saja link ni, kita bagi kepada orang yang kita nak share tu. Okay. Itu saja pasal Cikgu Ahmad. Nak tanya satu lagi Cikgu Zul. ya. Macam kita tengah buat tu kita boleh edit collage kan? Ya. Okey, ada macam setengah apps yang lain, lepas kita buat collage, kita dah simpan, benda tu dah tak boleh edit. So benda ni sama juga ke? Sama je. Ya. Maksudnya selepas kita dah selesai memang tak boleh edit dah lah. Kalau kita nak edit lagi boleh juga. Kita pergi balik je pada album tu je. So maksudnya selepas pada ni contohnya saya buka besok saya boleh edit lagi lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh edit lagi. Okey, menarik. Ya. Boleh. Ada soalan lain? Cikgu Ahmad. Ya. Saya nak tanya yang Okey. gambar kita tu, kita tak boleh letak emoji dekat situ. Tak boleh. Lagi satu nak tanya, yang kita boleh share tu hanya melalui email saja, macam WhatsApp ke Telegram ke FB tak boleh. Kalau kita nak share ikut WhatsApp, kita bagi dia link tadi tu lah. Oh, ya ke? Link yang kita pergi kat share tu, copy a link. Link tu saja kita bagi pada dia. Itu boleh pergi ke WhatsApp ataupun Telegram macam tu lah. Apa-apa pun boleh. Kalau link aja dia klik linknya terus buka kepada Google Photos tu. Tak ada masalah pun. Okey, terima kasih. Alright, sama-sama. Ada lagi yang nak tanya? Okey. Yang ini saya dah pergi step. Kemas kiri image. Yang ni saya dah pergi tadi, iaitu yang light color fixes tadi tu. Kalau cikgu nak edit balik, so ada limitation lah, ada sikit je lah light color fix tadi yang boleh main. So yang ini kalau nak buat effect, yang macam tadi saya tunjuk tadi effect tu. Kalau nak crop pun boleh, ada juga features untuk crop. Okay, adding information ni ada boleh letak description sikit lah, tapi tak boleh letak banyak lah, semua sikit je. Each photo movie contain this include file size resolution custom description. Ni saja, dia boleh letak sikit dekat description file je, tak boleh nak letak macam caption tu. Okay. Okay, yang ini saya dah tunjuk tadi, album. Okay, album tadi kita boleh buat banyak So maknanya kalau kita ada banyak event, so kita boleh buat create kat sini, create album lah kat sini. Album yang baru. So boleh letak nama sukan sekolah contoh. Contoh je lah. Okay. Dekat sini juga kita boleh buat movie kat sini ada movie. Yang ini ada beberapa template yang ada dekat dalam Google Photos. Ini macam ni, ada grow up so fast, ada meow, ada ni in loving memory, selfie, movie, ada years of smile, ada template-template lah, contoh-contoh. So kita cubalah letak ni, create movie.
Sebab file saya tak ada. Okey, kejap. Okey, dekat sini ada videos, animation dengan movies ya. Kalau cikgu uploadkan backup sekali videos, dia akan keluar dekat dalam folder videos ni lah. Animation ni contohnya macam kalau cikgu ambil gambar yang ada 3 atau 4 frame, maksudnya gambar tu kita ambil macam orang tengah bersukan nak habiskan burst shot lah. So dia akan buat macam satu animation GIF dekat dalam Google Photo ni. Automatic dia akan cuba generate kan. Movies ni kalau kita kena ada file dululah. Kalau kita tak ada file, kita tak boleh nak generate. Tapi dia ada beberapa template yang ada kat dalam Google Photos ni lah. Okay, boleh cuba, tak ada masalah. Tapi sebab saya tak ada file video, so saya tak buat lah kat sini. Okay. Create movie, animation ni, share album ni. Okay, yang ini adalah album. Kalau kita nak share album tu terus dengan orang lain lah, kawan kita ke ataupun kita punya panitia ke, contohnya kalau macam kita ada satu album untuk ni kita share, collaborate dengan orang lain, kita boleh add ke email dia lah, ataupun kita boleh bagi link kat sini sama dia. Tapi biasanya kalau untuk share kita akan add email dia lah supaya lebih mudah dia nak view kita punya content lah. Okay, dekat sini ada sharing. Sharing ni adalah sama ni partner account lah contohnya. Okay, get started. Okay, partner account ni maksudnya kalau kita ada husband and wife, dia nak share dia punya Google Photo, dia boleh share lah kat sini partner account. So maknanya dia boleh tengok lah apa-apa saja gambar yang ada, boleh. Okay, dekat tepi ni lagi kita ada archive. Yang ni kalau kita ada album-album yang lama kita dah archive, dia akan masuk kat sini. Ini show, sorry, kat sini. Kita tengok dekat trash. Trash ni adalah gambar yang contoh kalau kita dah delete. So dia akan ada dekat dalam kita punya recycle bin lah, macam ni. Recycle bin. So maknanya dalam masa 60 hari gambar tu masih ada dalam ni. Kalau kita nak restore balik, kita boleh restore. Kalau kita dah tak nak, kita boleh permanently remove lah, tak ada masalah pun. So maknanya dia ada backup lagi. So kat sini setting ni tak ada apa. Cikgu Zul, Ya, saya. after 60 days, Okay, automatic dia delete. Ya, betul. selepas pada 60 hari automatic dia remove. Dia remove, betul. Yang dalam trash tadi tu Ya, automatic delete ya, lah. betul. Okay. Okay, dekat dalam setting ni, okay, seperti yang saya inform tadi tu, dia ada original dengan high quality. So maknanya kalau cikgu gunakan akaun G Suite yang macam saya gunakan eDidik ni, akaun eDidik ni, so tak ada masalah lah, boleh gunakan original lah. Okay. Ini kalau nak share library, group similar faces. Okay, yang ini ada sedikit features lah. Maksudnya face grouping ni, dia boleh identify muka. Contohnya kalau kita ambil gambar orang yang sama, ahli keluarga kita, dia akan jadi, kita boleh groupkan dia sebagai family, dia akan automatic masuk dalam tagging. So Google ada face recognition tracking, so dia boleh buat face grouping lah. Maksudnya similar faces dia akan masuk dalam tagging. Ini sharing, yang ni remove video for motion ni tak ada apa-apa. Okay, remove geolocation ni adalah tempat lah. Ini tak ada apa-apa, tak boleh ignore je. Okay, setting, sharing, apa, partner account. Okay. Okay, ada sesiapa nak tanya pasal Google Photos sebelum saya masuk ke tools yang lain? Ada last soalan daripada saya. Tanya. Pasal buat video tadi tu,
Dia ada limit tak tempoh masa untuk kita buat video? Contohnya 5 minit ke, 10 minit ke? Tak ada limit. Ada limit? Tak ada limit. Okey, terima kasih. Alright. Okay. So, kita akan pergi seterusnya ke topik Google Drive. Okay. Google Drive adalah satu tempat file storan awan, iaitu cloud lah, yang menggunakan anda menyimpan gambar, dokumen serta apa saja file yang diakses menggunakan apa sahaja peranti, telefon bimbit, komputer dan tablet. Ia adalah cara yang terbaik untuk menjimatkan storan peranti anda, maksudnya storage komputer boleh jimat, storage handphone, tablet, dan juga akses yang lebih mudah. Maksudnya di mana-mana saja cikgu boleh akses file cikgu. So lebih elok ada di dalam Google Drive berbanding pada pen drive. Pen drive kalau cikgu tertinggal, cikgu tak boleh buat apa lah. Maksudnya file tu dah tak boleh nak akses sebab cikgu dah tertinggal kan. Okay. Drive ni okay. Saya nak tutup ni, banyak sangat tablet ni, tab ni nanti dia jadi slow. So kita pergi drive.google.com. Ini adalah Google Drive. Okay. Kat sini dia ada keluar. Okay, ini dah ada file yang ada. Okay, contohnya kat sini kita tengok interface yang ada pada Google Drive. Okay, dari nombor 1 search, new, folder, current folder, display control, upload list. Okay, kat sini kita ada search. Kalau kita nak cari file, contoh nota. Ini dia keluar. So kita boleh search lah file yang kita ada. Okay. Seterusnya adalah kita ada pada kat sini adalah priority. Ini kalau contoh-contoh file yang penting kita boleh buat dia priority lah, ataupun yang baru kita buka dia ada keluar kat sini. Ini My Drive. My Drive ni adalah folder yang ada dekat dalam cikgu punya Google Drive. Okey, contohnya macam ni, borang semak ni, okey, dia ada ni yang ada tanda gambar macam orang ni, maksudnya ia adalah share folder lah. Maksudnya ada orang lain yang ada share juga. Dalam share folder ni dia ada dua lagi option. Contohnya kalau kat sini share folder, kalau kita klik pada advance, okay, kita akan lihat kalau macam ni saya tak share lagi. Kalau saya nak share dengan orang, saya ada dua option. Dia boleh pilih, dia boleh can organize, add and edit ataupun can view only. Okay, kalau kita nak orang tu boleh edit, kita kena pilih can organize, add and edit. Tapi kalau kita nak orang tu view saja, kita kena pilih can view only. Okay, kat sini juga adalah penting maksudnya privacy kita punya file ataupun folder. Okay, sekiranya kita pilih public on, maksudnya sesiapa saja yang boleh ada link Google Drive file tu ataupun folder tu, dia boleh buka. No sign in, ni pun sama on ni. Okay, yang ini on edu.edu. Anyone at edu.edu can find and access. Yang ini maksudnya kalau sesiapa saja dekat dalam organisasi akaun edu, G Suite edu, dia boleh buka. Yang ini anyone edu link can access, mana yang ada dekat dalam edu, ini off lah. Okay, yang kita kena hati-hati adalah setting yang public on web dengan anyone with the link. Okay, sekiranya file itu adalah file sulit, kalau kita tak nak orang lain buka, kita janganlah pilih yang dua atas ni. Sebenarnya kalau kita nak bagi orang yang spesifik, kita akan off je lah, specific people je. So kena berhati-hati. Okay, kalau macam ERPH, kalau cikgu ada ERPH, akaun yang tapak macam akaun sekolah yang ada banyak akaun tu, yang ada banyak yang simpan tapak semua cikgu, biasanya kita akan main dengan permission setting ni lah. Maksudnya akaun sekolah dia akan ada tapak semua guru, so semua guru akan bagi full access lah, boleh edit. Dan kita ada satu lagi option ialah public on web, maksudnya
Orang lain ada link dia boleh buka tapi dia tak boleh edit atau apa-apalah. Yang boleh edit adalah akaun tapak sekolah dengan akaun cikgu tersebut. So kena berhati-hati sikit dengan link sharing ni sebab dia adalah privacy lah maksudnya. Okay. Okey, yang ini tapak ini contoh ERPH, contoh di test. Okey, dekat dalam ni ada satu lagi share drive ya. Okey, just saya nak bagi tahu yang share drive ni dulu nama dia Team Drive. Dia adalah storage unlimited juga yang boleh digunakan untuk sesiapa sajalah. Maksudnya dalam G Suite EDD ni kita ada satu share drive ni dan kita letakkan apa-apa folder ataupun file yang kita boleh collaborate dengan kita punya team. Maksudnya kalau macam saya ada satu team panitia bahasa Inggeris, saya boleh add email yang orang lain yang dalam panitia bahasa Inggeris untuk gunakan team drive ni. Dia panggil share drive lah, dia dah rename balik. So dia lebih kurang macam ni tapi dia tak ada dekat dalam My Drive, dia akan duduk dalam share drive. Okay, kalau kita tengok kat sini contoh kita create ini dia team contoh. Kita tengah loading lagi. Okay, dia akan keluar macam ni 1%. So kalau kita nak tambah orang, kita add dia member kat sini. Kat sini kita boleh tambahkan sesiapa saja dah dalam team EDD. Biasanya kita akan bagi dia status lah. Manager dengan content manager. Content manager ni boleh add, edit, move and delete. Contributor boleh add dengan edit file. Commenter boleh comment je, viewer boleh tengok saja. So permission pun boleh set. Ni untuk share drive. So maknanya share drive ni adalah maksudnya macam kita ada satu collaboration drive lah dalam organisation G Suite kita. Kalau dalam My Drive ni maksudnya G Suite kita boleh share dengan orang lain macam tu. Tapi kalau dalam share drive ni dia adalah lebih meluas lah, tak ada limit lagi. So boleh add berapa orang yang kita nak dalam masuk kat dalam team ni lah. Okay. Yang share with me ni adalah contoh-contoh apa-apa saja file yang orang lain dah share dengan saya lah. Maksudnya yang ni SMEDD ni dia share dengan saya file dia lah. So, saya boleh tengok ini recent. Ini stat, ni adalah storage. Storage tak apa-apa. Ini adalah untuk download aplikasi. Contohnya Google Drive ni kalau saya nak terus buat backup saya punya komputer, ni adalah bagus juga. Maksudnya cikgu boleh backup file cikgu yang ada dalam komputer, dalam My Document, dalam apa-apa saja folder yang cikgu nak dekat dalam cikgu punya komputer, automatik akan di backup ke dalam Google Drive menggunakan aplikasi ni lah maksudnya. Okay, bila dia download dia kena install ni Google Drive setup ni. Okay, kita boleh loading. So nanti dia akan suruh kita sign in account tu dan kita akan pilih apa option yang kita nak backup. Ni contoh backup. Okay, dekat sini juga ada option. Okay, ini saya cakap installing backup and sync. Ini adalah untuk komputer, PC atau Mac. Maksudnya PC kita boleh install backup and sync, Mac pun kita boleh guna. Maksudnya Google Drive ni macam tadi dekat phone photos kita untuk backup gambar. Yang kita guna akaun yang sama, kita boleh gunakan untuk backupkan file kita. Apa-apa saja file dokumen,
cikgu dekat My Document. So cikgu tak payah risau tiba-tiba kena virus ke apa ke, ataupun hard disk tu rosak ke. So kita memang tak payah nak pening-pening, tak payah nak ada masalah. Kita gunakan saja tools yang ada dekat Google ni, Google Drive ni, backup and sync punya tools untuk backup kita punya komputer. Yang ini memang Dia ada kena, soalan. yang ini memang kena install lah. Kena install, ya betul. Install. Ya. Backup and sync ni kena install. Mana backup and save. Okay. Backup and sync. Ya. Dia boleh guna untuk PC dengan Mac. Untuk Android pun boleh, iOS pun boleh. Okey. Kenapa kita kena guna akaun G Suite ya? G Suite tu maksudnya akaun MOE pun G Suite juga. So maknanya kita boleh backup semua file kita lah. Maksudnya tak ada risau nak ada masalah tiba-tiba PC crash, hard disk rosak apa semua. So kita akan menyelamatkan diri kita lah. Yang cuma pastikan internet yang kita gunakan untuk backup file tu adalah macam kita saya pakai Unify, so data unlimited, boleh guna banyak pun, so tak ada masalah lah untuk buat backup. Okay. Alright. Okay, yang kat sini adalah feature yang restore Maksudnya yang ni sama lebih kurang macam feature dekat Google Photos tadi. Maksudnya kita boleh restore balik kalau tiba-tiba file yang kita delete tu kita nak ada balik. So dia ada option dekat trash ni. Ni contohnya. Dekat trash ni November dia ada ni lah. Berapa masa kalau kita nak restore balik, kita klik kanan, kita boleh restore ataupun kita boleh delete forever. Contohlah. Maksudnya so kita tak payah risau kalau tiba-tiba kita terdelete file dalam Google Drive, dia masih ada dekat dalam trash. So kita boleh restore ataupun kita boleh delete forever. Kalau tak nak, delete forever. Kalau nak, klik kanan, restore balik. Itu contoh. Okay. Ni step ni yang saya bagi tahu tadi lah, remove file, permanently delete file. Ini kalau dah tak nak. Okey, kita nak pergi kepada tools yang seterusnya. Ada soalan lagi kat Google Drive tadi sebelum kita pergi? Okey, ada lagi soalan. Okey. Kalau dalam Google Photo tadi, dalam trash kita 60 hari kan? Okey. Okey, kalau dalam Google Drive, dalam trash dia ada limit masa ke atau macam mana? Yang ni tak ada limit masa saya rasanya sebab yang ni unlimited kan. Yang ni saya tengok yang last saya delete November 16 pun masih ada lagi. Okey, terima kasih. So kalau kita tak nak, terus betul tak nak, delete je lah forever kan. Delete sendirilah. Delete sendirilah. Okay. So dia tak ada masalah pun sebenarnya. Duduk situ pun tak apalah, tak ganggu. Tak ganggu, betul, ya. Dia tak minta makan minum. Betul. Ada soalan lain? Tak ada? Okey. Kalau tak ada soalan, kita akan pergi ke tools yang seterusnya adalah Google Slide. Okey. Google Slide ni adalah aplikasi persembahan online yang membenarkan anda bekerja menggunakan visual. Terdapat beberapa cara menggunakan, sama ada menggunakan template yang sedia ada atau buat sendiri mengikut cita rasa sendiri. Okey, Google Slide ni adalah yang saya pakai sekarang ni lah. Iaitu menggantikan PowerPoint. So tak semestinya cikgu buat persembahan kena guna PowerPoint. Cikgu boleh guna Google Slide. So cikgu boleh buat dalam akaun Google cikgu dan cikgu boleh akses di mana-mana sajalah. Kalau ada internet memang boleh buka, tak ada masalah. Okey, kita tengok yang ini. Okey, step dia mudah saja. Macam saya dah buka Google Slide ni, pergi kepada tools tu tadi yang kalau klik pada gambar ni, contohnya kalau macam dah keluar ni, titik yang 3 ni kita klik pada slide, so dia akan keluar ni.
slide ni. Docs.google ni akan keluar Google Slide. Okey, kalau cikgu tengok saya punya file ni memang ada banyak. Macam-macam saya gunakan untuk Google Slide. Saya ada gunakan template, ada sijil, admin, ada macam-macam lah kita boleh guna. Okey, kalau macam kita nak buat yang baru adalah mudah saja. Saya klik bagi hilang. Okey, kita klik kepada ni. Kalau cikgu nak pilih template, cikgu boleh pada template gallery. Klik pada general. Cikgu boleh pilih saja apa saja design yang dah ada pada ni, ataupun cikgu boleh buat yang kosong lah. Macam saya suka dah ada design ni supaya senang saya nak tengok. So macam ni saya pilih. Katakan saya ambil yang ni, template ni. So dia akan loading. Tunggu kejap. Okay, lambat pula loadingnya. Dan next okay. Okay, dia akan keluar template tu. So bila dia keluar macam ni, so cikgu boleh edit sajalah. Tukar saja ni kepada tajuk ni. Okay. PLC Google Classroom contoh dia. So boleh ubah. Dia mudah saja, apa-apa saja yang cikgu klik kat sini, cikgu boleh ubah, drag and drop. Katakan nak insertkan image, boleh insert image. Nak upload daripada komputer pun boleh, nak search pada web, daripada Google Drive, pada photos, pada URL ataupun pada kamera. Nak masukkan text box pun boleh, tarik kat sini text box. Insert, nak masukkan shape pun boleh. Nak masukkan graf pun boleh, semua boleh. Daripada sheets, diagram, word art, line, special character, animation, semua cikgu boleh masukkan. Dia sama je macam kita pakai PowerPoint, tapi lebih mudah lah sebab kita menggunakan cloud ya. So maknanya cikgu tak payah nak susah-susah. Cikgu boleh pilih kat sini ada file. Okey, kita boleh, lepas dah siap, cikgu boleh download sebagai PowerPoint ataupun nak pilih dia sebagai gambar pun boleh. Okey, kat sini ada edit, insert ni yang tadi saya tunjuk. Nak masukkan slide number ke apa semua, format slide ni. Okey, sama je, boleh nak duplicate slide, macam klik ni, nak duplicate boleh, nak new slide pun boleh. Arrange, tools, ini tools ni ada spelling ni, add on, ni kalau nak letak. So basically yang kita pakai adalah ni lah, yang insert ni. Jadi katakan saya nak insert gambar, tekan ni, page 52. Saya nak insert image from, upload from computer contoh. So saya upload gambar saya from komputer ni. So gambar daripada komputer boleh masuk ke sini. Ataupun kita nak tukar design tu, kita boleh tekan ni kat sini. Terus tukar dia punya template. Kalau tiba-tiba cikgu tak suka design tu, nak tukar design lain, klik je kat sini. Automatik dia tukar design tu. Boleh pilih lah kat tepi ni. So lebih mudah. Dan kalau cikgu katakan dah siap nak present pun, klik kat sini present. Telegram. Dia terus scroll macam ni. Sama je macam ni. Dah ada dah dia punya detail-detail dia. Okay, kita tengok kat sini. Okay, yang ni dia buat step 1, step 2, add kan dia punya tu. Itu sama je, nak add gambar, nak ubah transition ke, nak tambah transition pun boleh, tak ada masalah. Ini untuk download, viewing presentation. Okay. Okay. Ada sebarang soalan dekat Google Slide ni? Boleh tanya sekarang. Boleh kita pergi ke yang seterusnya.
Transition pun boleh pilih, theme boleh pilih, layout boleh pilih, background boleh pilih. Kalau nak letak background image pun boleh. Transition, letak dissolve slide. Cuma dia taklah sebanyak macam transition yang ada dekat dalam PowerPoint. Tapi bolehlah guna. Okay, alright. Boleh import slide daripada PowerPoint pun boleh. Tak ada masalah, dia boleh convertkan. Okay. Saya nak pergi kepada tools yang seterusnya. Tools ini adalah tools yang terakhir, iaitu Google Keep ya. Google Keep adalah aplikasi untuk membuat memo, nota dan sebarang apa yang diperlukan. Saya pun dah typo ni. Saya betulkan. Sebarang yang perlu dilakukan iaitu to-do list, polisi yang tak ada peranti komputer atau iOS lah. Kalau cikgu gunakan handphone, boleh download Google Keep ni. Kalau gunakan iOS pun boleh download. Okey, kita akan pergi kepada Google Keep. Okey, kejap ya. Google Keep. Okey, keep.google.com itu alamat dia. Okey. Ini adalah interface Google Keep. So, dia simple je. Kita tekan pada tepi ni. Kita boleh pilih sama ada kita nak buat new list ataupun kita buat tajuk, contohnya barang yang hendak dibeli, ini contoh baju, lepas tu tambah lagi kasut, shampoo. Okey, ini adalah contoh. So maknanya kita boleh buat kita punya list menggunakan Google Keep. So color pun kita boleh letak kalau kita nak letak color dekat kita punya nota tu. So boleh add drawing, boleh hide checkbox. So ini kalau nak hide lah, tapi kita tak hide lah. Ataupun kita boleh buat reminder, take note. Reminder maksudnya kita nak ingatkan kita bila basuh baju. Semua baju contohnya. Berapa reminder tu? Lagi. Does not repeat, maksudnya sekali saja, ataupun kita nak hari-hari dia repeat, ataupun weekly, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ataupun custom. Kalau does not repeat, pukul 8, remind, save. So remind me. So close. So ada dah reminder kat sini. Ini labels, edit label, kalau nak edit. So notes. Notes kat sini ada dua. Satu new list, yang ini adalah notes with drawing. Ini cikgu boleh lukis. So cikgu nak buat X. So kalau cikgu ada stylus macam notes tu, cikgu boleh gunakan notes ni dalam bentuk tulisan lah. So boleh pilih kat sini. So boleh pilih colour. So tak semestinya notes cikgu tu dalam bentuk yang bertype. So cikgu boleh gunakan dalam bentuk tulisan. So tulisan boleh pilih colour, boleh pilih ni, ataupun cikgu nak ada rules. So kat sini dia ada ni lah. So cikgu bolehlah tulis kan. Ada dots, nak square. So nak ada reference ni. So boleh jadi notes. So bila dah ni, boleh save tajuk, nota. Contohnya nota, kita nak buat nota bertulis kan. Terus
dah kat sini notes. Yang ketiga adalah notes gunakan gambar. Maknanya kita boleh buat jugalah notes tu gunakan gambar. Ini contoh. Ini gambar. Ini contoh on-site support. Contoh. Maknanya nota tu boleh digunakan dengan cara tulisan, boleh gunakan cara untuk letak gambar pun boleh, nak buat reminder pun boleh. So reminder dia kita boleh guna lah kat sini. Yang ni kalau nak gunakan dark theme, kalau nak on dia akan jadi gelap lah, dark theme macam ni lah. So dia jadi gelap. So dark theme ni lebih menjimatkan bateri lah kalau contohnya kalau gunakan aplikasi dekat telefon. So ni label, kalau nak buat label. Okay. So ada 3 jenis note. Boleh buat list, boleh buat new note, boleh buat new note with image. Okay, reminder. So boleh buat reminder. Kat sini. Notes. Reminder. Okey, ada sebarang soalan dekat Google Keep. Boleh tanya sekarang. Okey, Cikgu Zul, saya lagi. Ya. Okey. Untuk Google Keep ni kena install dah kan? Ya, kena install. Okey, jadi dia punya apps ni untuk lebih kepada keperluan peribadi lah. Boleh sharing tak? Betul, keperluan peribadi. Pergi kat Play Store, type je Google Keep. Maksudnya benda ni tak boleh share untuk grup macam nak buat catatan untuk grup meeting ke apa, tak boleh lah? Share boleh juga saya rasa kat sini kejap. Boleh, contohnya di notes kat sini. Serta dekat sini saya rasa ada button share kat sini, collaborator ni boleh. Okey, terima boleh. kasih. Tak Ada perasan tadi. soalan lain? Boleh. So maknanya kalau kita nak buat list, so maksudnya kalau macam saya ada beberapa nota yang saya gunakan lah. Contohnya saya gunakan Evernote. So kalau nak lebih ringan, lebih mudah, Google Keep ni pun dah actually sebenarnya dah lebih boleh cukup dah. Boleh guna dah features dia. Okey, sambungan lagi. Okey. Bila kita share tu maksudnya yang partner kita share tu perlu ada Google Keep juga ke? Ya, perlu ada Google Keep. Perlu ada juga. Maksudnya kalau mereka rakan kita tak ada guna jugalah. Dia dapat email tapi dia boleh view dalam web base lah maksudnya. Oh, boleh view saja. Ya. Okay. Alright. Okey, ada soalan lagi lain sebelum kita nak pergi kepada penutup? Okey. Ini saya edit. Kita template. Thanks for watching. Okey, kita dah kepada penutup lah yang ni. Terima kasih semua kerana sudi join kepada PLC malam ni. Sebarang kesilapan tu adalah, kelemahan tu adalah daripada diri saya sendiri. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kesalahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf lah. Sekiranya ada terkasar bahasa ke apa ke, saya minta maaf. Okey, saya nak serahkan kepada JU yang bertugas untuk proses seterusnya. Sekejap ya. Cikgu,
Ya. Pasal Google Keeps tadi yang kata share, saya terperasan dalam mesej daripada rakan kita tadi, dia ada tanya boleh share dalam WhatsApp ke atau mana-mana apps yang lain? Share maksudnya? Share Dia macam kata mana? tadi dia tanya nak share dalam contohnya dalam WhatsApp. Boleh tak? Oh, kalau dia Yang nak buat share, tadi. kalau dia screenshot boleh lah, tapi kalau dia nak share betul-betul dengan user tu dia kena invite juga. Okey. Ah. Okey, terima kasih. Alright, sama-sama. Ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Silakan. Cikgu, Ya. bila kita dah letak dalam Google Keeps tu boleh di-delete? Boleh delete, tak ada masalah. Boleh delete. Macam mana? Kalau dah tak nak, macam katakan contoh ni, dah tak nak, klik ni, dan klik sini, delete je lah note ni. Delete note. Hilang lah dia. Tanda 3 ni. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama. Okey, ada lagi soalan lain? Telegram. Cikgu, apa maksud not achieve? Note apa? Not achieve. Note archive. Dia hilang daripada Telegram. Oh, note archive. Yang archive ni dia akan simpan dekat sini kalau kita buat archive. Telegram. Contohnya kita archivekan note kita. Dia akan masuk dalam archive kat sini lah, archive punya folder kat sini. Yang kita dah tak nak tengok lah, tapi kita tak nak delete. Tapi kita nak dia ada masuk. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, saya nak bagi link yang untuk presentation saya punya ni. Tips. Tricks. TIPS. Okay. Yang itu adalah link saya punya slide lah. Boleh cikgu copy, download, boleh save lah untuk kita punya PLC. So boleh gunakan untuk buat LDP ke. So silakan gunakan dia, tak ada masalah. Okey, sama-sama. Kita tunggu dulu ya, link SPL KPL ni untuk sijil ya. So kita tunggu, ada kod dia sebentar lagi. Sekejap ya. Jangan exit lagi. Kita tunggu link e-sijil sebentar Okey Cikgu Aman, saya akan bagi link untuk sijil. Okey, link ni diharapnya cikgu-cikgu tak forwardkan pada siapa yang luar daripada grup kita ni ya.
dan harapnya cikgu dapat isi sebelum jam 12:30 malam. Setelah cikgu isi form ni, baru cikgu boleh keluar daripada kita punya Google Meet ni. Okay, selagi tak settle, cikgu stay di sini, kami akan solvekan problem cikgu, okay? Okay cikgu, terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aman kerana banyak berkongsi ilmu kepada kita semua pada malam ini. Okay, terima kasih juga pada cikgu-cikgu yang bersama-sama dengan kita. Jadi saya buka link tersebut di dalam ruangan chat, okay? Bersedia cikgu? Mohon isi sekarang ya cikgu. Cikgu jangan post apa-apa dalam chat tu. Cikgu dah isi pun cikgu senyap aja. Sebabnya nanti link tu lari. Saya dah postkan 2 kali dah tu cikgu. Kod kursus pun ada dekat situ ya. Baca betul-betul. Okay, kod kursus PLC 09A. Okay, tak perlu apa-apa di ruangan komen. Cikgu nak tanya. Kalau kita ada simpan note dalam handphone nak pindah ke Google Keep, boleh ke? Oh, tak boleh. Kecuali kalau screenshot jadi gambar boleh lah. Add je lah note tu sebagai gambar. Okey, terima kasih. Alright, sama. Okey, cikgu yang dah isi boleh live ya cikgu? Cikgu, satu lagi, last sebelum quit. Macam note tadi, kalau kita contohnya note tu dah panjang, kita copy daripada mana-mana application, kita paste dalam Keep tu boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. Sorry banyak tanya malam ni. Tak apa, tanya je. Sebab malam ni banyak explore. Tengok banyak travel. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Zarina, kod ada di dekat link kod khusus PLC 09A. Cikgu Chong, link CJ juga ada di atas komen cikgu. Cikgu Aman. Ya. Nak tanya, saya sebenarnya tadi masa dekat Voyager tu saya dah lost tau. Okey. Tapi nak buka balik dah malas lah, cuma nak tanya nanti ada nota tak nanti? Ada nota. Saya dah paste tadi nota. Sekejap, Itu tak pasal tak, sorry. Sekejap. Saya bagi lagi sekali link dia. Okey, terima kasih. Alright. Mohon cikgu
Jangan balas apa-apa di ruang komen untuk memudahkan rakan-rakan lain melihat link sijil dan juga plus nota oleh Cikgu Aman. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu